Antara paparan menarik hari ini. Perikatan Nasional dicabar lapor SPRM isu rasuah ahli parlimen sokong Anwar. Muhyiddin buat gila perhabis 500 juta ringgit duit negara promosi diri sendiri. Siapa kata tak boleh takbir dan kunut Nazila? 15 ahli parlimen Perikatan Nasional keluar Dewan, tanda solidariti rakan dihalau. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim mendakwa kerajaan menggalakkan rasuah dengan meletakkan syarat terhadap peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Pada masa sama, Syahidan turut mempersoalkan kewajaran peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang disyaratkan. Katanya kerajaan sekarang ini anti rasuah, tapi cara buat kerja menggalakkan rasuah. Kalau mana-mana ahli parlimen di sini sokong kami beri peruntukan, apakah itu bukan rasuah? Syahidan berkata Perikatan Nasional sudah mengadakan rundingan membabitkan peruntukan ahli parlimen pembangkang sebanyak 2 kali. Katanya tapi jawapannya adalah surat yang dihantar terdapat beberapa syarat ketat termasuk memberi sokongan sehingga habis penggal yang tidak wajar berlaku. Jadi kalau kata tak berunding itu salah. PN dah berunding 2 kali serta-merta kita jumpa selepas Perdana Menteri menjawab soalan saya tahun lepas. Minggu lalu ahli parlimen pembangkang memberitahu bakal menghentikan rundingan atau permohonan peruntukan untuk kawasan mereka dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Ketua Whip Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata, beliau bertemu 2 kali dengan timbalan Perdana Menteri untuk membincang mengenai peruntukan kawasan masing-masing. Taqiyuddin berkata beliau sudah 2 kali bertemu Fadilah berhubung perkara itu. Katanya saya mengesahkan saya lebih daripada sekali berjumpa dengan TPM yang dikatakan diberi mandat oleh Perdana Menteri untuk bincang peruntukan ini. Apa yang diminta TPM ini ialah supaya pihak pembangkang menulis surat kepada mereka, memberikan jaminan tertentu dan sebagainya. 2 ahli parlimen pembangkang yang mendakwa ditawar projek sebagai tukaran sokongan kepada kerajaan diseru melaporkan perkara itu kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kata rang kapal yang juga timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, sekiranya seorang itu mempunyai maklumat bahawa dia telah pun ataupun ditawarkan rasuah dan sebagainya, ianya merupakan satu kewajipan untuk melaporkan isu ini kepada pihak berkuasa SPRM. Jadi dalam kes ini, sekiranya dia anggota tersebut mempunyai maklumat sedemikian, mereka sepatutnya membawa aduan ini kepada SPRM atau pihak berkuasa. Tetapi mereka perlu membuat aduan yang diperlukan. Ahli Parlimen Kubang Pasu, Ku Abdul Rahman Ku Ismail dan Ahli Parlimen Besut, Muhammad Zulkifli Jusuf didakwa pada Jumaat bahawa mereka ditawar projek bagi kawasan masing-masing sebagai tukaran menyokong pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ram kapal menjawab RSN Raya Pakatan Harapan Jurutung yang meminta kerajaan mengulas dakwaan 2 ahli parlimen itu dan pemimpin pembangkang Hamzah Zainuddin berhubung cubaan rasuah berkenaan. Raya menyoal sampai bila kerajaan akan berdiam berhubung dakwaan itu kerana ini akan mengakibatkan persepsi negatif bahawa kerajaan perpaduan cuba membeli ahli parlimen pembangkang. Raya turut mencadangkan laporan difailkan Jabatan Perdana Menteri dengan polis dan SPRM supaya tindakan fitnah jenayah boleh diambil terhadap Hamzah. Raya berkata Hamzah masih belum memfailkan sebarang laporan dengan SPRM berhubung dakwaannya itu. Selain itu, rang kapal memberitahu Dewan Rakyat pelbagai laporan telah dibuat terhadap pegawai SPRM kerana salah laku, salah guna kuasa, kecuaian dan lain-lain. Katanya kes salah laku bukan jenayah dirujuk kepada Jawatan Kuasa Aduan SPRM, manakala kes salah laku jenayah dirujuk kepada polis dan SPRM. Katanya bagi kes berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan penggelapan wang, pegawai berkenaan akan disiasat oleh SPRM. Ram kapal berkata antara 2018 hingga September 2023, SPRM mengambil tindakan disiplin termasuk dalam bentuk amaran dan denda terhadap 42 pegawai manakala 15 pegawai telah dipecat. Beliau menjawab soalan Gobin Singdio Pakatan Harapan Damansara supaya kementerian memberikan butiran mengenai tindakan diambil terhadap pegawai SPRM yang bermasalah. Ahli Parlimen Pembangkang mencadangkan Jabatan Komunikasi Komuniti dibubarkan untuk menjimatkan 13 juta ringgit kerana kegagalannya berfungsi memberi penerangan yang baik. Abdul Latif Abdul Rahman, Perikatan Nasional Kuala Kerai berkata, agensi bawah Jabatan Perdana Menteri itu didakwa gagal menerangkan isu berkaitan harga barang dan konflik di Palestin sehingga mencetuskan polemik berterusan. Katanya, oleh itu saya cadangkan JECOM dibubarkan kerana gagal jalan tugas dengan sempurna serta tidak berfungsi dengan baik. Tidak bantu tarik sokongan kepada kerajaan dan bukan sebagai jabatan propaganda diharapkan. Katanya kerajaan dapat menjimatkan 13 juta ringgit menerusi pembubaran JECOM. Pada 2020, kerajaan diterajui Perikatan Nasional membuat penjenamaan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dan dikenali sebagai JECOM dengan peranan serta fungsi berbeza.
Jayakon bermatlamat mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dengan menyalurkan maklumat tepat, sahih serta bijaksana. Kerajaan telah membelanjakan 700 juta ringgit sejak 2020 hingga 2022 untuk promosi, iklan dan publiciti untuk kerajaan. Berkongsi angka itu di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lebih 500 juta ringgit dibelanjakan semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Menurutnya selebihnya dibelanjakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya peruntukan itu. Katanya Ismail Sabri tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu pada 2023, saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa Jadi 700 juta ringgit atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta setahun. Itu saya melanggar peraturan dan tata kelola dan keterlaluan. Oleh itu saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Kerana tahun ini saya hanya mengambil kontrak sedia ada, menerusi kontrak dipersetujui oleh BERA. Bermakna tahun 2023 tiada peruntukan. Untuk 2024 saya telah mengarahkan Kementerian Kewangan tidak meluluskan lebih daripada 100 juta ringgit. Tegas Anwar beliau berpendapat kerajaan tidak harus dibebankan dengan iklan dan publiciti tambahan untuk Perdana Menteri kerana ia boleh dilakukan menerusi program turun padang dan menerangkan isu dalam media massa. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab persoalan Perabakaran Pakatan Harapan Batu berkaitan perbelanjaan promosi, iklan dan publiciti kerajaan dari tahun 2020 hingga 2022. Datuk Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu, kemudian bangkit bertanya berapakah jumlah peruntukan bagi poster melibatkan Perdana Menteri Anwar. Menurutnya beliau pergi ke Kuala Selangor dan dakwanya sepanjang jalan malah setiap 1 kilometer ada poster Perdana Menteri. Katanya saya lihat di tepi jalan, saya pergi ke Kuala Selangor, boleh dikatakan sepanjang jalan setiap 1 kilometer ada gambar Perdana Menteri. Berapakah belanja untuk hal tersebut? Anwar kemudian menjawab seperti mana saya sebut, billboard yang ada itu adalah dalam perjanjian pada tahun 2022 dengan BERA. Saya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian itu adalah untuk promosi sama ada Perdana Menteri. Iklan dan program itu diteruskan berdasarkan perjanjian pada 2022. Kerana pada 2023 tidak ada perjanjian peruntukan baru. Itu harus jelas billboard itu hanya menggantikan apa yang telah ditandatangani foto BERA dengan foto tambun, itu sahaja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mohtar menyangka tiadanya takbir dan bacaan kunut nazilah ketika sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah adalah satu bentuk Islamofobia. Sebaliknya, Naim berkata, definisi Islamofobia adalah salah tanggapan terhadap Islam oleh orang bukan Islam. Katanya Islamofobia dapat diartikan sebagai ketakutan terhadap agama Islam, penganut atau apa saja berkaitan dengannya. Persoalan larangan takbir dan sebagainya bukanlah disebabkan Islamofobia, tetapi lebih kepada salah faham berkenaan kebersamaan dan solidariti rakyat Malaysia terhadap isu yang berlaku di peringkat global. Terdahulu, Menteri Pendidikan Fadlina Sidiq menggesa semua pihak agar memberi ruang kepada sekolah untuk melaksanakan Minggu Solidariti Palestin. Berkenaan takbir dan kunut nazilah, Fadlina berkata, janganlah susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah. Ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti yang dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Naim berkata lagi, kerajaan akan terus menggiatkan usaha penerangan bagi menunjukkan Islam adalah agama berteraskan keamanan, kesepakatan dan menggalakkan keharmonian dalam kalangan rakyat pelbagai bangsa, agama dan budaya. Bagaimanapun, Ahmad Marzuq Syari, Perikatan Nasional Pekalan Cepa, kemudian bangun mencela dan mendakwa salah tanggapan itu juga ada dalam kalangan menteri dengan membangkitkan hantaran ngam komen Pakatan Harapan Teluk Intan, DX. Marzuq merujuk hantaran ngam berkenaan imej murid memegang senjata mainan ketika program Solidariti Palestin yang mengundang perhatian sebelum ini dan berkata, sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstrim dan keganasan. Katanya, adakah Yang Berhormat Naim berusaha untuk fahamkan menteri-menteri kabinet dulu? Howard Lee Pakatan Harapan Ipoh Timur kemudian menyuarakan bantahan dan berkata kenyataan tersebut bernada fitnah dan meminta timbalan speaker Alice Lau Kiong Ying mengarahkan Marzuq untuk menarik balik kenyataannya. Namun, Lau meminta Marzuq menjelaskan kenyataan tersebut. Marzuq kemudian menunjukkan salinan tangkap layar hantaran Nga yang memaparkan dua murid berpakaian seperti pejuang Palestin. Suasana Dewan kemudian menjadi kecoh apabila beberapa wakil rakyat dari kedua-dua pihak saling bertelagak dan melaungkan perkataan biadab dan fitnah. Lau kemudian mengarahkan Marzuq keluar Dewan setelah enggan menarik balik kenyataannya. Seramai 15 ahli Parlimen Perikatan Nasional bertindak keluar Dewan Rakyat selepas dua rakan mereka dihalau daripada sidang Parlimen. Mereka yang dihalau keluar dari Dewan Rakyat ialah Ahli Parlimen Pekalan Cepa, Ahmad Marzuq Syari dan Ahli Parlimen Parit Bunta, Muhammad Misbahul Munir Masduki. Pada sidang media di Parlimen, Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim berkata, tindakan keluar Dewan Rakyat itu sebagai tanda solidariti terhadap rakan mereka dan menjelaskan mereka akan kembali serta-merta untuk baki sesi hari ini.
Marzuk dan Misbahul telah dihalau keluar pada awal hari ini untuk membangkitkan isu mereka mengenai pendirian kerajaan terhadap Palestin. Syahidan sebaliknya mendakwa ahli Parlimen PN merupakan satu-satunya penyokong setia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, kami nak bagi tahu kamilah penyokong setia Perdana Menteri PMX Anwar Ibrahim kata menyokong Palestin anti-Israel. Tapi macam-macam mereka ahli Parlimen kerajaan buat. Kami minta ahli Parlimen di belah sana termasuk ahli-ahli UMNO. Kami yang nampak memperjuangkan kenyataan Perdana Menteri. Mereka ahli Parlimen kerajaan berbelah bahagi. Perdana Menteri kena cek balik puak-puak kata kawan-kawan dia tu. Menyokong ke tidak menyokong, kita tidak tahu. Marzuk pada sidang media di Parlimen tidak berpuas hati dengan tindakan timbalan Speaker Dewan Rakyat, Alice Lau yang menghalaunya keluar dari Dewan Rakyat. Katanya, saya bangun bertanya Menteri Agama Muhammad Naib Mokhtar, apa peranan agensi agama Menteri Agama untuk menangani isu Islamofobia dan salah tanggap masyarakat di luar terhadap agama. Bahkan bukan saja di kalangan orang biasa, tetapi di kalangan menteri pun salah faham tentang agama. Marzuk memberi contoh salah faham perjuangan Palestin yang merujuk hantaran media sosial oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Terpatat dengan komen pada 28 Oktober yang didakwa membawa persepsi negatif terhadap Islam. Imej itu menggambarkan dua kanak-kanak sekolah memegang senjata mainan dan berpakaian menyerupai perjuangan Palestin dengan menyatakan sekolah bukanlah tempat untuk konflik, pandangan ekstrim dan keganasan. Howard Lee, Pakatan Harapan Ipoh Timur, sebelum ini membangkitkan perintah tetap terhadap Marzuk kerana mengaitkan motif tidak wajar terhadap Ngah. Muhammad Misbahul Munir Masduki dihalau keluar dari sidang Parlimen oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul bersama ahli Parlimen Hulu Langat Sani Hamzah selepas perang mulut antara kedua-duanya. Misbahul menyoal mengenai dakwaan sekolah tidak dibenarkan melaungkan takbir atau membacakan Qur'an Azila semasa Minggu Solidariti Palestin anjuran Kementerian Pendidikan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.